Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di petang yang penuh kemuliaan dan keberkatan ini, jom kita sama-sama ikuti solat kebal macam biasa, solat kemantapan bacaan surah lazim bersama saya Ustaz Fikri yang akan bersama-sama mengaji bersama, yang kita sama-sama mengaji surah-surah dalam juzuk 30. Alhamdulillah. Banyakkan bersyukur kepada Allah. Moga dengan kita sering menunjukkan kesyukuran, Allah tambahkan lagi rezeki kepada kita. Alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Dan tidak lupa juga kepada warga family Tenten yang baru masuk, alhamdulillah, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Kepada Puan Cuna, Puan Nur Aini, Puan Hafsah, Puan Rokiah, Puan Nuraini Saiki, Puan Winda, alhamdulillah, moga Allah ramaikan lagi, Allah jemput lagi sahabat-sahabat kita bersama-sama untuk mengaji kerana Allah. Dengan asbab tuan-tuan dan puan-puan dapat share, warga family Tenten dapat share slot kebal kita pada petang ini. Kita ambil manfaat, kita ambil berkat slot kebal, kita share kepada orang lain. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi, yang memberi salam. Sama-sama kita doakan agar diri kita dan juga sahabat-sahabat kita di sini semuanya sihat walafiat, sering tersenyum, sering gembira, kerana dapat mengaji pada setiap pagi, setiap petang dan setiap malam bersama family mengaji Tenten. Family mengaji Tenten sentiasa memberikan peluang untuk warga family Tenten mengaji kerana Allah. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah. Allah berikan kita kekuatan mengaji dan bersama-sama kita tambah ilmu tajwid. Alhamdulillah. Ada yang tempat hujan lebat, ada yang juga ribut tu. Moga semuanya dapat mengaji dengan baik kerana Allah. Alhamdulillah. Thumbs up dah diberi. Rasanya itu signal nak mengaji, nak mulakan slot kebal pada petang ini. Tak apa, kita share dulu. Sebelum kita ngaji, kita share dulu slot kebal kita. Moga dengan berkat kita share, Allah jemput lagi pencinta Al-Quran yang disayangi, yang dicintai, untuk mengaji bersama-sama kita. Alhamdulillah, lebih ramai, lebih meriah. Lebih ramai, lebih meriah. Dan kita sama-sama wujudkan suasana mengaji dan cintakan Al-Quran. Kita luaskan lagi suasana mengaji kita. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi, yang memberi salam. Saya doakan semoga semuanya sehat, semuanya gembira, semuanya dilapangkan urusan, dipermudahkan urusan, untuk kita sama-sama mengaji pada petang ini dengan baik, dengan hati yang penuh kebahagiaan, insya-Allah, penuh saadah. Alhamdulillah. Okey. Yang belum share dulu. Kita nak share niat kerana Allah, kerana kita sayang Al-Quran, kerana kita sayang setiap huruf Al-Quran. Niat mengaji kerana Allah, dan kita sama-sama tambahkan kesyukuran kita kepada Allah dengan mengaji. Alhamdulillah, mendung je dari pagi, harap lain tak terjejas. InsyaAllah kita aminkan, semoga line internet kita sentiasa laju, sentiasa hijau dan sentiasa lancar. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi, Puan Subaida, Puan Nur Azeki. Alhamdulillah. Moga di hari
di hari yang hujan, kita doakan, kerana masa hujan salah satu daripada waktu mustajab untuk kita berdoa. Waktu mustajab ni Allah nak bagi straight. Hujan rahmat namanya. Hujan rahmat untuk semua makhluk Allah. Allah turunkan hujan kerana Allah. Betul lah. Allah turunkan hujan untuk kita sama-sama dapat nikmat. Berkongsi-kongsi nikmat. Okey, alhamdulillah. Hari ini kita nak baca 2 surah. Yang pertama surah Al-Ikhlas dan surah Al-Masad. Surah apa? 2 surah itu surah Al-Ikhlas dan surah Al-Masad. Alhamdulillah. Okey, mula kita akan baca surah Al-Ikhlas dan surah Al-Masad. Surah Al-Ikhlas macam saya ucapkan semalam, surah yang favorite untuk sebilangan besar untuk kita baca dalam solat. Termasuklah diri saya ni lah, suka baca surah Al-Ikhlas. Kerana apa? Kerana salah satunya pendek. Dan ada lagi lah sebab-sebabnya. Alhamdulillah, banyak keberkatan bila kita baca surah Al-Ikhlas banyak-banyak, insya-Allah. Yang mana belum share, boleh share dulu slot bacaan kemantapan, bacaan surah lazim kerana Allah. Share kerana Allah, berkongsi nikmat mengaji untuk semua orang. Alhamdulillah, kawan-kawan. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah. Jom ataupun kita sama-sama share dan kita berkongsi nikmat mengaji ini kepada semua saudara mara kita, sahabat baik kita. Alhamdulillah. 2 surah hari ini, surah Al-Ikhlas dan surah Al-Masad. Alhamdulillah. Okey, sebelum kita mulakan solat kebal, kita baca dulu surah Al-Fatihah, kerana dengan keberkatannya, dengan apa lagi manfaat surah Al-Fatihah, Allah bukakan untuk kita nikmat-nikmat. Allah bukakan untuk kita segala bentuk kefahaman untuk diri kita, insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi, kepada yang memberi salam, insya-Allah. Yang mana sahabat-sahabat yang belum dapat link untuk masuk slot kebal, jadi kita sama-sama usahakan untuk jemput lagi ramai masuk slot kebal. Kita bantu mereka, insya-Allah. Alhamdulillah. Jadi kita sama teruskan lagi dengan bacaan selawat ke atas junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW. Tak banyak, hanya 7 kali. 7 kali yang penuh dengan keberkatan, insya-Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Kita dah selesai baca surah Al-Fatihah dan kita dah selesai baca selawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Moga berkat kita berselawat, kita berpeluang untuk mendapat syafaat Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, petang-petang dapat selawat, dapat baca Al-Fatihah, dapat mengaji juga. Alhamdulillah. Okey, boleh buka muka surat 604 surah Al-Ikhlas, surah yang pendek, surah yang apa lagi? Surah yang ada keberkatannya dan ada keistimewaannya. Surah Al-Ikhlas ni lah macam mana kita nak belajar mentauhidkan Allah. Okey, jom kita sama-sama buka surah Al-Ikhlas. Yang dah bersedia, yang dah share, boleh beri emoji love. Boleh bagi emoji love. Okey, jom kita buka surah Al-Ikhlas. Okay, Alhamdulillah, surah Al-Ikhlas. Okey, banyaknya love. Seronok cinta Al-Quran ni. Bagi je love kepada Al-Quran. Bagi love. Macam mana nak bagi love? Kita mengaji dan kita belajar tajwid. Kita amalkan apa yang ada dalam Al-Quran. InsyaAllah Allah berikan kecintaan yang sangat tinggi kepada hamba-hambanya yang cinta kepada Al-Quran. Alhamdulillah. Okey, jadi kita terus bersedia. Kita baca bismillah. Apa-apa perbuatan kita mesti mulakan dengan bismillah agar keberkatan tu terus mengalir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sama-sama kita baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat pertama surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Alhamdulillah, sekali lagi. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Alhamdulillah, ayat pertama surah Al-Ikhlas. Yang baru masuk, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Boleh buka muka surat 604 surah Al-Ikhlas. Ayat pertama. Qul huwallahu ahad. Hu ahad. Ha pada Allahu berbeza dengan ha pada ahad. Alhamdulillah. Di sini ha pedas. Macam mana nak sebutkan ha pedas tu? Macam orang Melayu, orang sebut pedas sebab rasa pedas. Mungkin banyak makan sambal. Tu yang timbul rasa namakan ha pedas. Tapi untuk orang Arab tak pasti pula. Orang Arab tak pasti pula dia beri nama untuk ha macam ni. Okey, kita baca semula. Qul huwallahu ahad. Alhamdulillah, ayat pertama surah Al-Ikhlas. Ayat pertama, pasti kita teringat dengan kisah sahabat Rasulullah SAW, Bilal bin Rabah. Sayyidina Bilal yang sentiasa
mengucapkan ahad, 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 walaupun dihukum dengan kejam oleh tuan dia. Bilal bin Rabah ni jadi seorang hamba. Bila tuan dia seksa dia, Bilal bin Rabah selalu ucap ahad, ahad, ahad. Macam tu. Keimanan Bilal bin Rabah sangat tinggi kepada Allah. Okey, ayat kedua. Allahus Samad. Allahus Samad. Okey, alhamdulillah. Ayat kedua surah Al-Ikhlas. Allahus Samad. Ayat kedua bermula dengan Allahu, lafaz Al-Jalalah. Ingat, untuk Allah pada ayat Al-Quran dinamakan lafaz Al-Jalalah, lafaz yang agung. Allahu Samad. Samad. Allahu Samad. Bermakna ayat kedua Allah Subhanahu wa taala menjadi tumpuan sekalian makhluk untuk memohon hajat. Kita nak memohon hajat hanya kepada Allah. Tiada perantaraan. Tiada perantaraan. Straight kepada Allah kita berdoa. Tiada perantaraan. Okey. Ayat ketiga. Lupa pula di sini ada qalqalah kubra. Masya Allah. Lupa pula ada qalqalah kubra di hujung ayat kedua. Okey, kita masuk ayat ketiga. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Alhamdulillah. Allahus Samad, lam yalid wa lam yulad. Alhamdulillah. Yang tidak benda ni, yang tiada beranak dan tidak diperanakkan. Allah tiada beranak dan tiada diperanakkan. Jadi hanya Allah yang maha berkuasa. Tiada istilah anak Tuhan, tiada istilah bapa Tuhan, dan juga tiada istilah mak Tuhan. Tiada istilah semua tu. Allah tidak berkeluarga dan hanya Allah sahaja yang Maha Esa. Jadi bila orang tanya kita, orang kafir tanya kita, Tuhan kamu ada mak atau ayah? Ini jawapan kita. Lam yalid wa lam yulad. Mudah. Lam yalid wa lam yulad. Mudah saja. Untuk bahagian tajwid, kita jumpa qalqalah kubra. Qalqalah kubra. Mim mati bertemu dengan ya. Apa dia? Izhar syafawi. Kenapa disebut izhar syafawi? Sebab lam ni, mim mati ni kita sebut dengan jelas. Tak perlu dengung, tak perlu nak dengung lah. Tak perlu dengung, jelas sahaja. Okey, ayat keempat. Alhamdulillah, ayat keempat. Okey, jangan bimbang. Hari ni kita baca dua surah. Surah Al-Ikhlas dan kita baca surah Al-Masad. Jadi jangan khawatir kenapa cepat habis. Kita hari ni baca dua surah. Hari ni special. Kita baca dua surah. Okey, ayat keempat. Walam yakul lahu kufuwan ahad.
Walam yakul lahu kufuwan ahad. Alhamdulillah. Sekali lagi kita baca sama-sama. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Alhamdulillah. Kita terus masuk bahagian tajwid. Mim mati bertemu dengan ya, izhar syafawi. Macam tadi di sini. Dan kita jumpa nun mati bertemu dengan lam, idgham bila gunnah. Idgham apa? Idgham bila gunnah. Waalaikumsalam warahmatullahi yang baru masuk. Ahlan wa sahlan. Alhamdulillah, moga Allah berkati kita dengan asbab kita mengaji dan sama-sama kita belajar tajwid insya-Allah. Okey. Seterusnya kita jumpa waw kecil, waw comel ni namanya maksilah qasirah. Kita baca dengan 2 harakat kerana Allah. Kita baca dengan 2 harakat, tiada ombak di atasnya, kita baca 2 harakat. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Alhamdulillah. Tadi kita jumpa maksilah qasirah dan kita jumpa izhar halki. Tandanya tanwin baris atas. Ingat ya, tanwin baris atas bertemu dengan hamzah. Di sini tanwin baris atas bertemu dengan hamzah, izhar halki, dan ada qalqalah kubra. Ada yang tanya, izhar halki macam mana kita nak tahu. Huruf izhar halqi ada 6, berjumpa dengan nun mati ataupun tanwin baris atas atau baris bawah ataupun baris depan. Alhamdulillah. Okey, kita baca semula. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Alhamdulillah. Okey. Sebelum kita masuk surah Al-Masad, jangan baca sadaqallah, jangan baca sadaqallahul azim lagi. Kita ada baca surah Al-Masad. Sebelum tu kita baca sekali lagi surah Al-Ikhlas. Alhamdulillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita baca bismillah di awal setiap perbuatan kita untuk mendapat keberkatan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Sekali lagi. Allahus samad. Allahus samad. Qalqalah kubra di hujung ayat. Lam yalid wa lam yulad. Sekali lagi. Lam yalid wa lam yulad. Qalqalah kubra di akhir ayat. Okey, ayat terakhir surah Al-Ikhlas. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Alhamdulillah. Selamat petang juga. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang baru masuk, ahlan wa sahlan. Alhamdulillah. Hari ini kita baca 2 surah, surah Al-Ikhlas dan surah Al-Masad. Okey.
Walam yakul lahu kufuwan ahad. Alhamdulillah. Setiap hujung ayat surah Al-Ikhlas hukumnya qalqalah kubra. Qalqalah kubra. Dah share kerana Allah. Terbaik puan, Puan Salaya dan yang dah share slot kebal kita. InsyaAllah kita sambung petang ni. Kita tak habis awal, kita akan sambung terus surah Al-Masad. Surah yang syarat dengan pengajaran dan sirah-sirah orang-orang Arab, InsyaAllah. Okey, jangan berhenti dulu. Kita nak baca surah Al-Masad. Alhamdulillah yang dah share, terbaik yang dah share. Terima kasih yang dah share. Kita terus sambung dengan surah Al-Masad. Dah guruh, Masya Allah. Semoga line internet terus berjalan lancar. Jangan lupa untuk berdoa. Moga Allah permudahkan kita mengaji bersama-sama petang ni. Jangan lupa untuk berdoa. Okey, kita mulakan surah Al-Masad dengan bismillah. Dengan bismillah, moga keberkatan mengalir untuk kita, insya-Allah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Tahniah kerana dah selesai baca surah Al-Ikhlas. Kita sambung surah Al-Masad. Bismillahirrahmanirrahim. Dah guruh nak hujan, Masya Allah. Moga yang tempatnya guruh, hujan lebat, moga kita doakan sama-sama agar slot kita lancar dan boleh mengaji bersama-sama. Okey, ayat pertama surah Al-Masad. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Alhamdulillah. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Ayat pertama surah Al-Masad. Surah Al-Masad. Kita mula dengan ada mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil kita jumpa dia, kita kenal dia kerana hamzah terletak pada huruf kedua. Huruf kedua ataupun kalimah kedua. Maaf, kalimah kedua. Yada abi. Kita baca sepanjang 4 atau 5 harakat. Okey. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Alhamdulillah. Okey, kita baca sekali lagi. Kita nak hayati kisah dalam surah Al-Masad. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Alhamdulillah. Mesti ada yang perasan, ada nama seseorang dalam ayat pertama surah Al-Masad. Orangnya nama Abu Lahab. Abu Lahab. Siapa Abu Lahab ni? Abu Lahab ni pakcik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah seorang pakcik atau uncle atau amu Rasulullah yang sangat benci kepada Rasulullah. Mulanya dia sayang kepada Rasulullah dengan asbab kelahiran baginda, tetapi Abu Lahab benci bila Rasulullah SAW berdakwah
mengajak kepada Islam. Dan dia salah seorang penentang dakwah Rasulullah yang paling kuat. Masya Allah. Ada riwayat mengatakan pakcik Rasulullah, pakcik baginda merupakan pakcik yang terdekat. Pakcik yang terdekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Abu Jahal tu sebenarnya pakcik yang jauh, ataupun nak kata bau-bau bacang pun tak jauh sangat, cuma Abu Lahab ni lebih terdekat. Ada riwayat mengatakan sebegitu. InsyaAllah kita teruskan ayat kedua, kita baca. Sebelum tu, watab. Watab ni qalqalah apa? Qalqalah akbar. Sebab ada dua apa? Ada dua huruf ba, huruf qalqalah. Huruf qalqalah. Okey. Selesai ayat pertama, kita nak masuk ayat keempat. Okey. Siapa Abu Lahab ni? Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ayat kedua, surah Al-Masad. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ayat kedua, macam biasa kita jumpa mad jaiz munfasil, tandanya hamzah terletak pada kalimah kedua. Nun mati bertemu dengan ha, izhar halki, mad silah qasirah, dan qalqalah kubra, wa ma kasab. Qalqalah kubra. Okey, kita dah baca tajwid, kita nak baca, kita nak hayati apa personaliti, siapakah Abu Lahab ni. Abu Lahab ni kaya, aghna, sangat kaya. Ma'aghna, harta-harta, sungguh kaya. Hartanya dan segala yang diusahakannya tidak dapat menolongnya. Secara mudahnya, Abu Lahab ni salah seorang pembesar Mekah yang sangat berpengaruh dan kaya. Kiranya macam title datuk lah. Kalau Abu Lahab ni dekat Mekah, pembesar Mekah tu macam ibarat title datuk-datuk, kaya, berpengaruh, ada disenangi ramai, tapi satu je perangai dia benci kepada Rasulullah. Dia benci kepada Islam sebab dia takut pengaruh jahiliah dia disekat oleh Islam. Masya Allah. Moga Allah pelihara kita, moga Allah pelihara harta kita ke jalan Islam, insya-Allah. Hanya Allah yang mampu membantu kita. Okey. Ayat ketiga. Kenapa ada setengah Al-Quran bukan tulis Al-Masad tapi Al-Lahab? Itu kena tengok dulu siapa yang mencetak Al-Quran. InsyaAllah boleh rujuk kepada kementerian-kementerian. Mungkin ada riwayat yang kata macam tu, tapi InsyaAllah kita ambil yang simple-simple je. Kita ambil surah Al-Masad. Okey, ayat ketiga. Sayasla narun zata lahab. Sayasla narun zata lahab. Ayat ketiga, surah Al-Masad. Surah Al-Masad. Sekejap, saya nak setting dulu, nak bagi lebih jelas. Okey.
sayasla narun zata lahab. Pada ayat ketiga kita jumpa mad asli. Mad asli, dan kita jumpa ikhfa hakiki. Tanwin bertemu dengan zal. Tanwin bertemu dengan zal. Okey, dan kita jumpa qalqalah kubra. Qalqalah kubra. Sayasla narun zata lahab. Ayat ketiga surah Al-Masad. Alhamdulillah. Yang baru masuk, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Alhamdulillah. Kita masuk surah Al-Masad ayat ketiga. Okey, jom kita sama-sama mengaji. Sayasla narun zata lahab. Alhamdulillah. Okey, jelas, terbaik semuanya. Alhamdulillah. Okey, ayat keempat kita terus masuk. Kita terus masuk ayat keempat surah Al-Masad. Masya-Allah. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Ustaz, kalau berhenti kat lam ra'atuh boleh tak? Boleh sahaja, tiada masalah. Jangan buat macam Al-Quran sendiri. Okey, itu gurauan sahaja. Alhamdulillah, kita teruskan ayat keempat. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Alhamdulillah. Ayat keempat, sekali lagi kita baca. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Alhamdulillah. Ayat keempat. Siapa boleh beritahu apa maksud surah Al-Masad ayat keempat? Ayat keempat mengenai isteri Abu Lahab. Abu Lahab ada isteri namanya Ummu Jamil, tak silap saya. Kalau salah boleh tegurlah. Dia ada seorang isteri yang menyokong usaha Abu Lahab nak lawan dakwah Nabi. Maksud ayat keempat ni, dan juga isterinya seorang perempuan pemunggah kayu api. Tak pasti itu majaz, itu kiasan ataupun ayat jelas. Ada riwayat kata kiasan menunjukkan apa? Menunjukkan isteri Abu Lahab sentiasa sebarkan batu api. Sebarkan batu api. Kata dakwah Nabi ni apa? Menyesatkanlah. Macam tu. Dia macam maci-maci bawang. Maci-maci bawang. Maci-maci bawang yang apa? Yang sebarkan batu api. Kata dakwah Nabi ni lain daripada agama jahiliah. Ni kena ambil pengajaran. Semoga kita perbaiki segala perbuatan kita. Ada yang panas telinga tu. Masya Allah. Okey, ayat keempat kita baca semula. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Menyebarkan fitnah. Betul tu, saya lupa pula perkataan fitnah. Okey, ayat keempat kita jumpa maksilah qasirah, sedikit perkongsian tajwid. Maksilah qasirah, ada juga qalqalah kubra, makcik membawang ustaz. Masya-Allah. Membawang Ummu Jamil isteri Abu Lahab, betul. Alhamdulillah, terima kasih kepada yang tegur. Terbaik. Masya-Allah. Okey, kita teruskan ayat terakhir surah Al-Masad. Surah Al-Masad ayat kelima.
fi jidha hablum mim masad. Fi jidha hablum mim masad. Alhamdulillah. Fi jidha hablum mim masad. Makcik bawang, Masya Allah. Makcik bawang yang sebarkan fitnah. Kesian makcik bawang, Masya Allah. Inilah Melayu. Sayur bawang tu pun kena jadi makcik. Masya Allah. Tak apa, insya-Allah moga-moga kita dapat sebarkan dakwah dan sebarkan mengaji, insya-Allah. Fi jidha hablum mim masad. Okey, ayat kelima. Qalqalah sughra, dan ada wajibul gunnah, tanwin bertemu dengan mim bersabdu ni, dan ada qalqalah kubra. Terbaik merah muka makcik bawang. Itu dia kena. Tu baru surah Al-Masad tu. Belum lagi surah lain. Okey, sekali lagi. Fi jidha hablum mim masad. Alhamdulillah, sebarkan mengaji dapat pahala. Teruskan sebar mengaji. Slot kebal, slot pagi ten, slot talaki, slot muka pada malam nanti. Sebarkan. Itu terbaik Ustaz Fikri. Sebarkan mengaji, jangan sebarkan fitnah. Masya Allah. Okey, ada. Terus. Alhamdulillah. Itu ayat terakhir surah Al-Masad. 5 ayat yang simple, tapi sentap. Sentap tak? Mesti ada yang sentap. Sebab kisah isteri Abu Lahab. InsyaAllah kerja angkut kayu api jadi batu api. Itu dia. Terus kayu api terus jadi batu api. Bawa India di lehernya, dia tadi sabut. Okey, ayat kelima kita ulang semula. Fi jidha hablum mim masad. Okey. Ada yang bertanya, ayat ketiga tu boleh tak disambung? Boleh. Lahabin wa mra'atuh, boleh disambung. Okey, nak sambung ayat sampai habis pun boleh kalau ada kemampuan. Alhamdulillah. Okey, itu sahaja pada petang ini. Syarat dengan pengajaran dua surah ini pada petang hari Rabu ini. Dua surah yang bakal menjentik hati-hati kita supaya lebih apa lagi? Lebih perbaiki diri. Alhamdulillah. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nusina وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجتين Ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah. Kita dapat baca dua surah pada petang ini. Moga apa yang kita baca pada petang ini, kita dapat ambil pengajaran, kita sampaikan kepada sahabat-sahabat kita. InsyaAllah. Moga esok lebih ramai lagi
dapat mengaji insya-Allah. Okey. Yang nak ikuti kelas asas tajwid online dewasa, boleh tekan pada link. Yang nak set combo pun boleh. Terbaik. Yang nak set combo family mengaji 10-10 pun boleh, tekan pada link sahaja insya-Allah. Kita tangguh dengan tasbih kifarah dan surah Al-Aus. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana